Syarat untuk seseorang menjadi pemimpin yang membimbing manusia ke jalan Allah ialah sabar. Hendaklah dia bersabar demi meneruskan perjuangan untuk membela Islam. Dengan nama Allah dan Rasulullah, segala kelebihan yang Allah berikan pada Adam ni akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tak cukup ke kau buat bapak aku macam ni? Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah aku untuk kau puas. Aku bukan bawa ajaran Syiah. Dan Sesungguhnya mereka orang yang sesat, jauh dari petunjuk. Haza Fir'aun, hazihi ummah. Astaghfirullah. bagaimana kamu sorak nanti? Ramai yang akan tinggalkan Islam. Kau bukan Nabi atau Rasul. نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فتنة هذه الدجال. Mahkamah Masyar menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhruddin Azmi. Pada kali ini, kumpulan 4 akan membincangkan tentang filem Munafik 2 yang diarahkan oleh Syamsul Yusof dan diterbitkan oleh Scope Production Film. Filem ini bergenre seram dan berdurasi 121 minit. Filem ini mengisahkan tentang Ustaz Adam, iaitu hero pada filem ini, terpaksa menghadapi satu masalah, iaitu ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah di sebuah perkampungan kecil. Ustaz Adam juga terpaksa menolong seorang ibu tunggal yang bernama Sakinah daripada kejahatan Abu Jah. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ideologi yang ditengahkan di dalam filem ini. Ideologi yang ditengahkan di dalam filem ini adalah ideologi ekstremisme. Definisi bagi ekstremisme ialah fahaman, dalam kurungan sikap perlakuan yang ekstrim. Ekstremisme berasal daripada perkataan ekstrim, iaitu hal yang berkenaan faham atau kepercayaan yang keterlaluan atau berlebihan. Sumber daripada Kamus Dewan 1990. Dari pandangan Islam, ia disebut tatarruf, iaitu dalam bahasa Arab yang bermaksud duduk di sebelah pihak atau jauh dari posisi tengah. Asal digunakan untuk perkara nyata ataupun fizikal, tetapi digunakan juga untuk perkara abstrak seperti kepercayaan agama, pemikiran dan tingkah laku. Ringkasnya, ekstremisme boleh menjurus ke arah keganasan fizikal ataupun ideologi yang mendorong kepada perbuatan ganas yang keterlaluan. Beberapa peristiwa keganasan yang boleh dibincangkan di dalam filem Munafik 2 ialah seperti Abu Jah menyiksa Ustaz Adam kerana tidak menerima ajaran sesat daripada Abu Jah, iaitu menyiksa dengan memukulnya dengan batu besar serta menggantung Ustaz Adam untuk memaksa dia menerima ajaran daripada Abu Jah. Abu Jah juga turut mengunggut untuk membunuh Ustaz Adam sekiranya tidak menerima ajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fikri bin Adlan. Saya dari AAP 2484A. Saya akan membincangkan tentang isu semasa bagi filem Munafik 2. Pada 2 Julai tahun 2000, kegiatan fahaman ekstremisme telah berlaku di mana sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Al-Ma'unah telah melakukan satu gerakan yang berbahaya dan terancam terhadap keselamatan negara.
Kumpulan Al-Maunah ini disertai oleh 29 orang anggota dan diketuai oleh Muhammad Amin, iaitu ketua kumpulan mereka. Kumpulan Al-Maunah ini telah ditubuhkan oleh Muhammad Amin dengan memberikan ajaran sesat bahawa mereka boleh menjadi kebal dan tidak boleh ditembusi oleh peluru dan apa jua jenis senjata. Dan 29 orang ini telah mempercayai Muhammad Amin bahawasanya perkara itu adalah benar dan telah mengikuti gerakan kumpulan Al-Maunah untuk melakukan keganasan dan mengancam keselamatan negara dengan mencuri 114 pucuk senjata dari kamp pertahanan tentera. Mereka memasuki kamp pertahanan tentera dengan menipu daya pegawai keselamatan di kamp pertahanan itu dengan menggunakan 3 buah kenderaan yang dicat berwarna hijau seolah-olah mereka adalah dari pasukan tentera Malaysia. Kumpulan Al-Maunah telah memasuki sebuah hutan dan berpangkalan di sana sebelum melakukan keganasan terhadap anggota keselamatan negara dan rakyat. Seramai 300 pasukan keselamatan telah dihantar bagi menumpaskan kumpulan Al-Maunah. Daripada 300 anggota keselamatan yang dihantar, seramai 2 orang anggota keselamatan negara yang telah terkorban dalam memastikan keselamatan negara terjamin. Fahaman ekstremisme ini sangat berbahaya terhadap mana-mana negara kerana mereka mengamalkan satu fahaman yang sangat bahaya seperti keganasan terhadap orang awam dan telah memberikan satu fahaman yang boleh mengacau bilau keselamatan di sesebuah negara. Seperti yang kita tahu di dalam filem Munafik 2, terdapat kegiatan ekstremisme yang berlaku di mana ahli kumpulan Abuja, iaitu ketua kumpulan di dalam filem Munafik 2 ini, telah melakukan satu kegiatan ekstremisme terhadap penduduk kampung. Mereka telah memaksa mereka dan telah mendera sesiapa sahaja yang cuba menghalang daripada fahaman Abuja ini tersebar ke dalam penduduk kampung. Tiada siapa di dalam kampung itu berani melawan kegiatan Abuja kerana kegiatan mereka yang amat dahsyat sehingga mampu mengorbankan nyawa. Jadi kegiatan ekstremisme ini amat perlu kita atasi kerana mereka sangat berani untuk melakukan sebarang perkara yang boleh memberikan kesan buruk dan boleh mengakibatkan terkorbannya nyawa manusia yang tidak bersalah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Hakimi akan membentangkan tentang faktor kemunculan ideologi ekstremisme yang dapat kita lihat dalam filem Munafik 2 adalah fahaman ajaran sesat yang dibawa oleh Abuja kepada penduduk kampung. Abuja mendakwa yang dia mendapat ilham daripada Allah untuk menyampaikan ajaran yang dibawa. Hal ini menyebabkan majoriti penduduk mempercayai dakwaannya dan sebahagian tidak kerana dia menggunakan ilmu hitam untuk melakukan tipu daya tersebut. Ideologi ekstremisme muncul dalam filem ini apabila Abuja menggunakan kekerasan terhadap penduduk kampung yang tidak mahu mengikuti ajaran yang dibawanya dengan melakukan penderaan sehingga membunuh penduduk yang masih tetap berpegang kepada ajaran Islam sebenar. Antara contoh lain yang terdapat dalam filem ini adalah Abuja sanggup melakukan apa sahaja untuk memenuhi nafsu syaitannya seperti menggunakan sihir terhadap Imam Malik dan memukul Sakinah kerana tidak mahu mengikuti ajarannya.
Faktor kemunculan ideologi ekstremisme dalam konteks Malaysia adalah faktor agama telah digunakan untuk mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan konsep jihad. Selain itu, faktor lain adalah faktor pengaruh media digunakan. Mereka mempromosikan dakwah-dakwah palsu yang banyak memesongkan akidah dan menggunakan akaun seperti Facebook untuk merekrut pejuang untuk berjuang atas nama agama. Pendidikan juga merupakan salah satu medium untuk gerakan ekstremis ini berkembang. Golongan ini berpendapat sistem pendidikan sudah rosak kerana ia tidak membentuk spiritual dan didikan moral. Mereka menyasarkan pusat pengajian Islam dan tahfiz untuk menyampaikan ajaran mereka. Sekian. Assalamualaikum, saya Muhammad Haikal Rosman. Saya akan membentangkan kesan buruk berdasarkan ideologi ekstremisme ini. Ideologi ekstremisme juga membawa kesan buruk terhadap pemikiran seseorang. Sebagai contoh, fanatik kepada sesuatu pandangan, berprasangka buruk terhadap orang lain, terlalu mempersusahkan sesuatu urusan yang mudah hinggalah mudah mengkafirkan orang lain yang berbeza dengan pandangan mereka. Akibatnya, sesiapa yang menentang kumpulan mereka dianggap menyetujui kezaliman dan kekafiran. Sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagaimana mereka memahaminya adalah kafir yang nyata dan hukuman kepada penyokong kekafiran adalah mati. Dalam filem Munafik 2 ini juga menunjukkan Abu Jah memerangi habis-habisan kepada sesiapa mereka yang menentang atau menidakkan ajaran beliau sehingga beliau sanggup melakukan pembunuhan supaya dapat menegakkan benar yang basah kerana bagi mereka darah orang Islam yang menentang ajaran Islam ekstremisme ini halal bagi mereka untuk dibunuh. Selain itu, ekstremisme juga memberi kesan buruk terhadap akidah seseorang seperti menafsirkan Islam hanya berteraskan Al-Quran dan menolak sumber kedua utama iaitu hadis dengan anggapan sumber ini telah rosak, tidak sah atau merupakan hafalan yang dusta atas nama Nabi. Mereka mencari titik kelemahan dalam hadis dan menghina Nabi SAW. Sebagai contoh, dalam filem ini juga, Abu Jah menyatakan bahawa persetubuhan tanpa ikatan yang sah itu adalah halal dan suci di sisi agama Islam kerana golongan ini berpendapat bahawa sistem pernikahan yang sah adalah seperti zaman Nabi Adam SAW yang lebih mudah. Seterusnya, ideologi ekstremisme ini juga mampu memberi kesan buruk terhadap masyarakat seperti memperjuangkan kesamaan hak sama rata sehingga wanita boleh menjadi imam solat berjemaah di masjid dan wanita juga boleh menjadi muazzin. Golongan ini telah memudahkan segala perkara dalam agama Islam tanpa merujuk Al-Quran dan juga hadis sehingga semua orang boleh mengeluarkan fatwa maupun berhujah hanya dengan menggunakan akal tanpa wahyu. Sebagai contoh, Abu Jah telah mengadakan perhimpunan untuk menyesatkan penduduk kampung dengan ajaran sesatnya hanya dengan berpandukan logik akalnya sendiri sehingga ada penduduk kampung yang menyokong ajaran beliau. Assalamualaikum, saya Abdul Irfan Adli bin Abdullah. Saya akan menerangkan langkah untuk mengatasi kefahaman ekstremisme yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Saya akan menerangkan langkah tersebut melalui 4 peranan iaitu dari segi peranan belia, keluarga, NGO dan kerajaan. Dari segi peranan belia untuk mengatasi kefahaman ekstremisme iaitu pertama, dengan tidak menyokong perjuangan Daesh sama ada dalam bentuk penyebaran, perkongsian atau like terutama di media sosial. Misalnya menyokong pembunuhan dan kezaliman yang di kalangan IS. Dari segi peranan keluarga pula ialah memastikan hubungan yang erat dengan anak-anak pada setiap peringkat perkembangan. Selain itu, pihak keluarga perlu menyampaikan maklumat yang sahih dan tepat kepada anak-anak terhadap bahaya pembabitan Daesh. Ketiga, memastikan anak-anak mengetahui dan dapat mengenal pasti perkara yang berunsurkan Daesh. Yang paling penting ialah ahli keluarga perlu memantau pergerakan anak-anak dalam segala hal meliputi rakan-rakan dan media sosial. Okey, dari segi peranan NGO untuk mencegah kefahaman ekstremisme pula ialah dengan meningkatkan pengetahuan dan kefahaman yang lebih mendalam
berkaitan ilmu tauhid yang betul dan bekerjasama dengan ibu bapa. Dan institusi berwajib bagi melaporkan sesuatu situasi berkaitan Daesh yang berlaku dalam komuniti kita. Yang terakhir sekali ialah dari peranan kerajaan pula adalah dengan memantau penceramah-penceramah bagi memastikan mereka tidak mempromosikan ideologi radikal yang boleh mencetuskan keganasan. Mereka juga perlu mengawasi penggunaan media dan internet serta penjelasan yang terperinci tentang aktiviti kumpulan Daesh di media sosial. Selain itu, pemantauan dan pengambilan tindakan terhadap laman web yang memaparkan propaganda Daesh. Akhir sekali, mempergiatkan usaha dalam memberikan kefahaman yang jelas mengenai konsep jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaim bin Muhammad Zaini. Saya akan menerangkan kesimpulan yang kita boleh perolehi daripada ekstremisme, iaitu daripada filem Munafik 2 ini. Yang pertama, dari segi peranan individual adalah berpegang teguh kepada ajaran Islam dan melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Seeloknya, carilah seorang guru agama yang betul landasannya. Yang bagi peranan masyarakat pula, seperti yang kita tahu, ekstremis adalah berkait rapat dengan keganasan. Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam menangani keganasan, kita tidak boleh hanya gunakan kekerasan semata-mata. Maka perlulah seimbang, iaitu dari segi pelbagai aspek, antaranya adalah soal pendidikan dan ekonomi. Bagi peranan seorang pemerintah pula, pemerintah perlu memberi ruang masyarakat Islam diperintah sendiri atau secara Islam adil dan saksama. Selain itu, negara kita mempunyai pelbagai kaum yang memerintah. Diharapkan individu-individu tersebut tidak melanggar atau mencabar mana-mana akidah dan akhlak seorang Islam. Akhir kata dari saya, ekstremisme adalah salah satu ideologi yang sesat yang membawa pelbagai keburukan ke atas individual serta masyarakat setempat. Oleh itu, kita haruslah kekal istiqamah dalam berpegang teguh dalam ajaran Islam dan terus berdakwah seperti Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum.